Alright, sebelum ni saya dah pun cakap tentang Stadium Nasional Bukit Jalil, antara top 10 stadium terbesar di dunia dan juga pernah dapat pengiktirafan stadium terbaik dunia pada tahun 2018. Tapi sebenarnya di Malaysia, kita ada lagi satu stadium yang kita boleh jadikan sebagai mercu tanda untuk bola sepak Malaysia ataupun untuk sukan di Malaysia, iaitu stadium bola sepak tertua di Asia Tenggara yang masih lagi aktif digunakan pada masa kini. Dan stadium tu terletak di tengah Georgetown, Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Tak ramai yang tahu pasal benda ni, tapi sebenarnya Stadium Bandaraya Pulau Pinang ni adalah stadium bola sepak tertua di Asia Tenggara yang masih lagi digunakan sehingga sekarang. Yang mana kita tahu Penang menggunakan Stadium Bandaraya sebagai home ground Penang FC untuk saingan Liga Super musim 2022 ni. Stadium Bandaraya dibuka secara rasmi pada 1 September 1956. Maknanya sebelum merdeka lagi Stadium Bandaraya dah ada. Dan pada waktu tu Stadium Bandaraya bukanlah nama Stadium Bandaraya. Sebenarnya nama Stadium Bandaraya adalah Penang Island National Stadium pada waktu tu. Ataupun kalau setengah orang nak senang, mereka panggil sebagai City Stadium. Sebabnya kawasan stadium tu terletak di tengah-tengah bandaraya Georgetown. So kita panggil sebagai City Stadium. Tapi apa yang bestnya, Stadium Bandaraya ni ada satu gelaran. Kalau orang luar maybe tak tahu, tak familiar, tapi dalam kalangan orang-orang Penang ni, sebenarnya Stadium Bandaraya ni orang akan panggil Stadium Keramat. Ada dua sebab. So ini saya nak ceritakan. Yang pertama, mungkin orang dulu-dulu panggil Stadium Keramat sebab lokasi dia terletak di sekitar Jalan Datuk Keramat. So daripada Datuk Keramat tu digunakan nama Keramat belakang tu untuk masukkan dalam Stadium Bandaraya. Yang kedua, ada satu teori dalam kalangan fans-fans Penang ni yang mengatakan kalau main di Stadium Bandaraya, dia akan jadi Stadium Keramat sebab Penang susah nak kalah. Itu dululah, tapi kalau sekarang Penang asyik kalah saja walaupun main di Stadium Bandaraya. Ini teori penyokong-penyokong yang lama. Sekarang ni Penang ada dua stadium, Stadium Negeri dan Stadium Bandaraya. Tapi Stadium Negeri ni dia agak jauh daripada kawasan town. Kita kena naik Jabatan Penang yang kedua, Jabatan Pulau Pinang kedua untuk ke stadium situ. Dan bagi saya secara personal pun saya lebih prefer Stadium Bandaraya sebab vibe dia memang kita dapat rasa suasana yang lain. Sebab stadium tu stadium yang jenis open, bahagian grandstand sahaja yang ada bumbung. Dan sebenarnya dengan usia Stadium Bandaraya Pulau Pinang yang dah macam tu, mesti akan ada banyak memori-memori yang best sebagai penyokong-penyokong dapat rasa di stadium tu. Memori dari segi liga tempatan, bola sepak tempatan dan juga bola sepak antarabangsa pun ada juga. Dan antara kejayaan yang paling best saya rasa di Stadium Bandaraya Pulau Pinang berlaku pada tahun 2016, yang mana waktu tu kita semua familiar dengan free kick Faiz Subri, bola lencong yang menyebabkan Faiz Subri ni dapat anugerah FIFA Puskas Award 2016 di Zurich. Jadi pada waktu tu saya ada rezeki untuk tengok sendiri gol Faiz Subri depan mata, macam mana free kick waktu tu Penang menentang Pahang, yang mana bola Faiz Subri tu memang dia lencong macam tu lah. Memang saya rasa semua rakyat Malaysia tahu, sampaikan Faiz Subri ni jadi player Asia yang pertama dapat anugerah FIFA Puskas Award. Jadi event tu ataupun situasi free kick Faiz Subri tu berlaku di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Stadium Bandaraya ni bila kita kata sebagai stadium tertua di Asia Tenggara, kita kena peliharakan dia. Kita tak mau bila dia dah ada satu mercu tanda, dia dah ada satu value dia, kita sia-siakan macam tu saja. Sebab Georgetown tu kita tahu dah jadi World Heritage UNESCO. So Stadium Bandaraya ni sebenarnya kita boleh peliharakan dia, supaya nama bola sepak Malaysia ni ataupun nama stadium-stadium di Malaysia boleh dapat pengiktirafan dunia, dan secara tidak langsung orang luar daripada Malaysia akan tahu tentang situasi bola sepak di Malaysia terutamanya.